Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Fana'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب من يصلح بين الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam yang mengatasi jutaan nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya hanya mengurniakan dunia dan kenikmatan yang ada padanya ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan dunia, iaitu nikmat-nikmat dunia, kesenangan dunia kepada sesiapa sahaja, kepada orang yang Allah Taala suka dan juga kepada orang yang dia tidak suka. Namun begitu, nikmat akhirat, agama ini hanya dikurniakan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasihi, orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Mudah-mudahan kita dikekalkan dalam nikmat iman dan Islam, dan juga kita sama-sama berdoa muslimin dan muslimat supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan umat Islam, terutamanya urusan keperluan yang paling penting bagi umat Islam, iaitu masjid-masjid dan surau-surau, rumah-rumah Allah SWT kembali semula dapat diimarahkan, dan orang-orang Islam kembali dapat menunaikan solat, terutamanya solat fardu, terutamanya solat fardu Jumaat secara menyeluruh. Mudah-mudahan yang telah lama tidak menunaikan fardu Jumaat kembali dapat menunaikannya, dan yang ada peluang hendaklah berusaha dan hendaklah berusaha dan juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peluang ataupun untuk mendapatkan tempat untuk solat Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah rakaman kali ini khusus pada untuk kuliah di surah Al-Munawwarah, untuk kuliah bulan Februari, siri yang kedua, dan juga umumnya kepada semua muslimin muslimat ya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu taala, di dalam fasal ketiga, iaitu berkenaan dengan anggota, salah satu anggota yang besar nilainya, harganya, yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lidah. Yang mana dengan lidah ini seseorang itu boleh bercakap, nikmat bercakap. Adapun orang-orang yang mungkin kurang dari segi tidak boleh bercakap, ada anggota lidah, daging lidah ini ada tetapi tidak ada kemampuan untuk bercakap, maka mungkin dari satu segi dia kurang satu nikmat, nampak dari segi susah, ada sedikit adanya kesukaran di dalam hidup ini, di dunia ini, untuk berkomunikasi, berbual, berurusan, memahamkan orang lain. Namun begitu, apabila kurang satu anggota, kurangnya satu nikmat, pastilah ada di sebaliknya hikmah. Di sebalik itu, maka kuranglah satu soalan
berkenaan dengan bagaimana kita manusia gunakan anggota nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini. Jadi orang-orang yang tidak boleh bercakap, orang-orang yang bisu, dia tidak akan ditanya perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Dia tidak akan ditanya tentang kesan buruk daripada ayat-ayat, kalimah-kalimah yang dia tuturkan. Dan juga sebaliknya, orang lain yang boleh bercakap, maka pasti akan ditanya. Dan bukan setakat ditanya berkenaan dengan banyaknya bercakap ataupun ayat-ayat yang keluar, satu patah pun, satu kalimah pun akan ditanya dan akan dibalasi jika perkataan itu digunakan, perkataan itu bukan untuk kebaikan, perkataan untuk kejahatan. Namun begitu, kita akan sama-sama mengambil pelajaran, sama-sama mengambil iktibar daripada nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bagaimana kita boleh jadikan nikmat lidah ini, nikmat bercakap ini sebagai salah satu sebab sentiasa kita mendapat pahala, sentiasa mendapat kebaikan, sama ada diri kita ataupun orang lain. Iaitu kita gunakan dia dengan cara yang betul, dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang Allah SWT ciptakan lidah ini untuknya. Kerana apa Allah Ta'ala berikan lidah, berikan nikmat bercakap ini kepada kita, sama ada untuk kegunaan, untuk faedah dunia maupun kegunaan akhirat. Pastilah yang terbaiknya kedua-duanya digunakan, sama ada guna untuk nikmat dunia pun dapat pahala dengan cara yang betul, dan pastilah jika digunakan untuk faedah akhirat dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang betul juga akan menghasilkan pahala, bahkan ia akan jadi perkara yang kekal. Sebagaimana sebelum ini kita baca tentang pasal kedua, iaitu tentang telinga. Nasihat-nasihat yang didengar akan kekal di dalam hati orang yang mendengar seumur hidupnya. Begitu juga dengan kata-kata sinis, kata-kata yang buruk, kata-kata hinaan akan kekal juga di dalam hati orang yang mendengarnya seumur hidupnya. Maka ia akan jadi pahala, akan jadi na'udzubillah, jadi dosa yang berkekalan. Di antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lidah kita, antaranya yang paling utama adalah untuk boleh membaca Al-Quran, boleh membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan juga berzikir dan juga membaca, mempelajari, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka tujuan dalam menggunakan lidah ini dengan cara ataupun dengan tujuan yang paling tinggi, yang paling bermanfaat, yang paling bertepatan dengan tujuan lidah ini dibuat, ialah dengan membasahinya, membasahi lidah ini dengan mengeluarkan tutur kata, menjadikan kefasihan lidah kita ini, kelancaran lidah, kelembutan lidah ini adalah pada perkara-perkara yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang utamanya Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ilmu, zikir, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ada di dalam itu nasihat kepada orang Islam, sebagaimana yang ditulis yang dikarang ini. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Yang keempat, engkau memberi nasihat kepada orang Islam. Jadi di dalam zikir, sebagaimana yang warid dalam hadis Nabi SAW yang datang daripada hadis tentang zikir-zikir
kalimah-kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka hendaklah kita membasahi banyak lidah kita ini, kita sucikan, kita bersihkan dengan menyebut kalimah-kalimah yang suci, kalimah-kalimah yang mulia. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang terakhir dalam susunan kitab Bukhari, tentang dua kalimah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimah ni ringan di lidah. Mana nak sebut tu senang, nak sebut tu mudah berbanding perkataan-perkataan lain, walaupun kadang-kadang, walaupun yang selalu kita ucapkan, namun sebenarnya dia tu berat pada lidah, tapi diucapkan juga oleh manusia dengan pelbagai sebab. Ada sebahagian daripada kata-kata itu tidak bermanfaat langsung, sama ada pada diri sendiri atau orang lain. Dan ada kata-kata itu bukan setakat tidak memberi manfaat, bahkan memberikan mudarat, memberikan kesan negatif kepada yang mendengar. Bila sebut pun tak ada manfaat, bila sampai ke telinga orang yang mendengar pun tak ada manfaat, bahkan adanya mudarat. Itu kata-kata yang kotor, yang tidak ada faedah. Adapun zikir, tasbih seperti subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, sebenarnya pada lidah itu pun, oleh kerana Allah SWT memang ciptakan lidah kita ini dengan tujuan yang supaya digunakan pada perkara-perkara yang betul, tujuan supaya digunakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kalimah yang suci ini disebutkan, ia akan menjadikan lidah itu lebih lancar, lebih ringan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah, lagi maha terpuji, dengan segala kepujian hanya layak untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dengan dua kalimah ini saja, walaupun khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, mudah untuk disebut, bahkan sebut banyak kali pun tak letih pun. Bukan macam sebahagian perkataan yang dalam bahasa-bahasa lain ataupun dalam bahasa Arab sendiri pun ada perkataan-perkataan yang memang susah nak disebut. Dalam bahasa Arab pun ada susah nak disebut. Tapi kalau susah nak sebut tu kalimah-kalimah Al-Quran, kalimah-kalimah dalam hadis, doa, maka susah disebut pun dapat pahala. Ni nak beritahu dua kalimah ni ringan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi bila walaupun ringan di lidah, tetapi thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ringan berat di atas timbangan. Pahalanya sangat besar, pahalanya sangat banyak, sehingga mengikut atau apabila ditimbang di mizan, di neraca timbangan amalan, maka ia pastilah berat timbangannya, lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimah-kalimah memuji Allah Subhanahu Wa Taala ini, habibatani ar-rahman, dan kedua-duanya sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Ar-Rahman. Bahkan kalimah Allah sendiri, sebagaimana yang biasa kita dengar tentang kalimah Allah, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Allah, kalimah yang disebut sebagai Ismul Jalalah, kalimah Allah. Walaupun disebutkan secara mufrad, disebutkan maknanya sebut Allah sahaja pun manfaatnya sangat besar, kesannya sangat besar. Dan itulah yang meniti di atas bibir-bibir orang Islam yang beriman pada Allah SWT pada setiap masa dan ketika. Bahkan apabila tidak dapat lagi disebutkan perkataan kalimah-kalimah lain, namun kalimah Allah akan keluar daripada hati orang Islam. Maka
Maka apabila disebutkan bahawa hanya dengan menyebut kalimah Allah, Allah saja tidak memberi manfaat, maka itu adalah perkataan yang tidak betul, yang tidak tepat. Mana mungkin nama Zat yang Maha Agung tidak memberi sebarang manfaat walaupun hanya menyebut namanya. Dan ia juga kenyataan ini iaitu dengan menyebut kalimah Allah secara mufrad, secara tunggal, memberi manfaat, memberikan pahala, bahkan terlalu besar manfaatnya ini tidak menafikan kalimah-kalimah lain, tidak menafikan manfaat ataupun kelebihan menyebutkan kalimah lain dengan gabungan memuji Allah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini sebenarnya perkara yang maklum, tidak perlu kepada perbincangan yang berat-berat. Perkara yang maklum, yang mudah difahami sebenarnya. Bahkan kita lihat apabila kita tafakur, kita perhati pada kalimah tauhid, kalimah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah sangat mudah ataupun boleh disebut, walaupun ada sebahagian orang lidahnya sukarlah nak sebut Allah. Mungkin orang-orang yang baru masuk Islam, ataupun memang ada orang yang memang beratlah Allah nak sebut cara tepat, Allah. Tapi bila kita perhatikan kalimah iman ini, kalimatut thayyib ini, kalimah yang sangat suci, sangat baik ini, kalimah agung ini, lafaz kalimah ini la ilaha illallah, penafian dan isbat, menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada sebarang selain daripada Allah Ta'ala yang berhak disembah, illallah, melainkan Allah. La ilaha illallah boleh disebutkan tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada umat ini supaya mentalqinkan, membantu orang-orang yang hampir meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, jadi dan juga kalau dalam zikir, apabila kita nak gunakan kita punya lidah ini, percakapan kita ini seharian, contohnya dalam tempoh 24 jam, bagaimana kita nak gunakan sebagaimana tujuan Allah Ta'ala jadikan. Yang kita berkomunikasi, yang kita berborak dengan keluarga, dengan sahabat handai, itu memang dah keperluan kita. Namun apabila kita merujuk, apabila kita melihat kepada kisah-kisah ibadah, amal ibadah alim ulama di kalangan ulama-ulama yang terdahulu dan juga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan menggunakan lidah mereka ini dengan tujuan yang besar-besar, dengan tujuan supaya kalimah Allah SWT ditinggikan. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka memenuhi harian mereka, basah lidah mereka ini dengan ilmu-ilmu agama. Bahkan kalau imam mazhab, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, satu hari ini dalam tempoh seharian mereka telah belajar ilmu. Maknanya dalam belajar itu adanya membaca, adanya tasmi', adanya talaqi. Jadi mereka menghabiskan satu hari sebanyak berbelas-belas mata pelajaran Al-Quran, tafsir, hadis dan lain-lain, yang mana mereka akan gunakan lidah mereka ini hanya untuk ilmu. Dan untuk bercakap ini memang keperluan saja, memang sekadar supaya boleh berjalannya urusan hidup saja. Dan juga
kita lihat pada amalan zikir. Ada satu kisah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang satu amalan. Kerana amalan syariat Islam ni banyak dan juga telah banyak lah, tapi sahabat ni nak minta satu amalan yang khusus lah. Maka lebih kurang hadisnya baginda bersabda tentang supaya lidah ini basah dengan berzikir. Basah dengan berzikir. Jadi doa ni juga, kalau doa ni, contohnya doa di dalam amalan seharian yang dipanggil al-ad'iyah al-masnunah, doa masnun, doa harian, juga termasuk di dalam berzikir, di dalam memanfaatkan nikmat lidah. Contohnya kita bangun daripada tidur, kita dah baca doa. Bangun saja daripada tidur, kita akan baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian bangun tidur. Nak masuk ke tandas pun baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian nak keluar daripada tandas, setelah selesai keluar dari tandas pun kita akan baca doa. Kita akan baca doa keluar daripada tandas. Yang paling ringkas, ghufranak, ataupun ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Doa lagi. Kemudian kalau dah berwuduk, sebelum baca wuduk kita akan baca bismillah. Kemudian sebenarnya di dalam wuduk pun ada doa-doanya semasa berwuduk. Jika berwuduk di luar tandas lah. Habis selesai wuduk pun ada doa wuduk. Yang ada yang versi panjang, sebahagian daripadanya Allahumma ghfirli, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ini semua ialah doa ataupun harian lah. Kemudian masa nak makan, makan pun baca doa. Setiap kali nak makan, kita akan baca bismillah. Bismillah ini sebenarnya pada setiap perbuatan baik. Itu pun termasuk juga di dalam berzikir dan juga menggunakan lidah kita ni dengan tujuan yang betul. Dan termasuk juga membasahi lidah kita ini ialah dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau para alim ulama, mereka menghabiskan waktu mereka dengan mengajarkan ilmu. Kalau guru-guru Al-Quran, mereka akan baca, kemudian pelajar pun akan baca. Maka setiap satu kalimah, satu huruf saja pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan ini termasuk di dalam mensyukuri nikmat lidah. Kalau kata ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuklah para guru yang mengajarkan anak-anak bangsa supaya boleh membaca, boleh menulis dan juga boleh hidup di atas dunia ini, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri, keluarga, mencari rezeki kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Ini sebenarnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai umat Muhammad ialah umat yang terbaik. Bagaimana kita umat yang akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi umat yang terbaik? Perlu yang mana sifat sebenar
umat akhir zaman ialah sentiasa ada kerja ataupun ada tugas utama berbanding tugas-tugas yang lain, iaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Jadi sebenarnya mendakwahkan manusia kepada kebaikan, kepada agama ini ialah tuntutan pertama sekali, ialah tuntutan daripada nikmat lidah. Walaupun dakwah itu dengan pelbagai cara, namun salah satunya dengan dakwah, dengan bercakap, dengan mengajak, dan juga dengan sebahagian keadaan dengan melarang daripada keburukan. Jadi kalau dalam dakwah memanglah seseorang itu akan pergi, yang berdakwah itu akan pergi berjumpa dengan orang yang nak didakwahkan, kemudian akan bercakap itu menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan lah. Sebab apa? Nak ajak pada kebaikan. Jadi nak tawarkan ataupun nak ceritakan tentang kebaikan, kelebihan agama ini, beramal dalam agama ini. Jadi kalau jemaah yang biasa bergerak, kalau yang berdakwah secara kita panggil face to face lah, daripada hati ke hati, tapi berjumpa orang. Kalau yang medium lain ataupun platform lain, sedia maklumlah kita, media yang moden ini ada pelbagai platform. Namun begitu, sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabah radhiyallahu anhum, mereka jumpa orang terus. Ada juga sebahagian peniaga ataupun cara untuk berniaga memang jumpa direct selling. Jumpa orang, terus perkenalkan produk, berminat, dan orang yang berjual itu memang perlu pujuk, perlu terangkan kelebihan-kelebihan, perlu ambil hati pembeli. Kadang-kadang barang tu biasa saja, tapi dia punya market ataupun cara untuk tarik hati, ambil hati pembeli itu sehingga orang tu beli. Macam-macam keadaan lah. Namun begitu, yang berdakwah ini, orang yang berdakwah, mereka akan jumpa setiap orang. Jadi memang begitulah. Kalau pendakwah ni, yang asalnya mereka yang akan turun padang. Turun padang mana tak tunggu orang yang nak didakwahkan tu datang. Sebagaimana awan yang membawa hujan datang ke tempat-tempat yang kering, yang kemarau, yang tandus, kemudian menurunkan hujan. As-sama'u tumtir. Langit menurunkan hujan, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara kiasan aja. Dalam kehidupan kita ni banyak perkara kiasan. Tak boleh semua kiasan ataupun maknawi, tak boleh semua difahami secara direct, literal. Maka pendakwah itu dia akan turun. Sebab tu ada cara berdakwah ataupun manhaj, jalan, metod untuk berdakwah di akhir zaman ini yang dibuat oleh para alim ulama. Ini semua yang geng-geng dakwah ni ataupun jemaah dakwah ni, mereka bukanlah buat dakwah tu atas dasar telah pun jadi orang baik, orang sempurna. Tapi dakwah tu memang untuk pertama sekali untuk diri, dan yang kedua pastilah kesan tu dapat kepada orang yang mendengar. Jadi sebenarnya asalnya bila bercakap, lidah kita ini memang yang paling dekat sekali. Lidah kita bukan dekat dengan telinga orang, tapi dekat dengan telinga kita sendiri. Dan lidah kita ini memang digunakan untuk bukan setakat untuk kebaikan hati orang, bukan untuk melembutkan hati orang, tetapi lidah kita ini juga untuk yang asalnya untuk melembutkan, membersihkan hati kita sendiri. Itu antara tujuan yang ketiga yang sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab Penawar Bagi Hati, menyuruh dengan kebajikan, melarang daripada kejahatan. Jadi bila jumpa orang buat dakwah, bila jumpa orang ni,
kita akan ceritakan tentang agama, tentang Islam, tentang iman, kelebihan untuk beramal, apa pahala yang akan diperolehi, ke mana kita akan tuju selepas dunia ini, selepas mati. Kemudian kita akan ajak ke masjid. Kalau kita akan ajak untuk mendirikan sembahyang, kerana sembahyang ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung, paling utama. Banyak menyuruh kepada kebajikan lagi sebenarnya berbanding melarang daripada kejahatan. Sebab apa? Bila manusia ini disibukkan dengan berbuat baik, disibukkan dengan berbuat amal kebaikan, maka akan kurang jalan-jalan untuk berbuat kejahatan. Akan terputus banyak jalan daripada berbuat kejahatan. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nazir dan juga bashir, memberi ancaman dan memberi berita gembira. Memberi ancaman dan memberi berita gembira. Namun begitu kata ulama, seperti mana kata ulama bahawa umat akhir zaman ini, yang umat moden ini, yang telah pun sedia jauh masa dan juga hatinya daripada agama, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu lebih banyak diajak, disuruh kepada kebaikan berbanding menceritakan tentang melarang daripada kejahatan. Walaupun ada sebahagian pihak memang tu sebagai tugas, memang dah jadi tugas secara berkumpulan untuk membendung perkara jahat ini. Namun untuk beri di antara memberi nasihat, di antara memberi berita gembira tentang akhirat berbanding memberi ancaman, beri berita gembira, contohnya tentang pahala, tentang kenikmatan kubur, tentang syurga, tentang nikmat syurga, dan juga di antara memberi ancaman tentang siksa kubur, tentang dosa, tentang neraka, maka diutamakan, dilebihkan memberikan berita gembira tentang syurga dan tentang kenikmatannya, supaya umat ini, supaya masyarakat, orang yang mendengar ini tertarik lalu melakukan kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara beransur-ansur meninggalkan perkara-perkara kejahatan. Jadi dia ibarat macam masak lah. Kalau masak ni ataupun makan ni, kita lebihkan perisa-perisa yang sedap, lebihkan bawang manis, lebihkan gula, bukan lebihkan gula, mana yang antara yang diletakkan lah yang manis, berbanding garam contohnya. Garam tu tak banyak, bahan-bahan lain yang banyak, itu semua ibarat yang menggembirakan lah, ibarat khabar gembira kepada masyarakat, yang seronok tentang kebaikan. Ceritakan perkara-perkara yang menimbulkan minat untuk kebaikan, kemudian sekali-sekala ataupun sesetengah keadaan sedikit tentang ancaman siksa kubur, ancaman neraka, ancaman dosa. Maka ini semua termasuk di dalam tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lidah, yang mana dengannya kita boleh bercakap, dan kita perlu gunakan sebagaimana yang Allah Ta'ala ciptakan. Bahkan sebenarnya orang yang tak boleh bercakap pun, yang bisu pun, mereka buat semua perkara ni, baca Quran, buat segala ibadah ini dengan kemampuan mereka. Kalau dakwah tu, nak dakwah orang ataupun nak berbual, berbincang, nak belajar tu dengan isyarat, itu semua pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung lagi
masih lagi pada bulan akan datang, masih di dalam fasa lidah, di mana dengan lidah ini seseorang itu mudah untuk masuk syurga, dan dengan lidah juga seseorang itu na'udzubillah boleh terjatuh ke lubang neraka. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.